Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke rakaman pengajaran yang ketiga bersama dengan saya, Cikgu Ahmad Zulhilmi, untuk Sains tahun 5, bagi silibus KSSR Semakan 2021 punya silibus ni yang terbaru. Okey, cikgu doakan semua yang menonton ini, murid-murid cikgu di SK Agama Miri dan juga pada penonton-penonton, semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan selamat, dan sama-samalah kita terus berjuang untuk menentang COVID-19 ini dengan amalan-amalan dalam norma baru. Baik, pada rakaman yang sebelum ini, kita telah pun pergi ke bahagian topik yang pertama, iaitu kemahiran saintifik, dan di dalamnya ada kemahiran proses sains. Jadi hari ini kita nak sambung kepada kemahiran proses sains yang pada muka surat yang ke-13. Baik, okay, cikgu besarkan paparan dia. Baik. Murid-murid ada pada rakaman yang sebelum ini di mana kita menjawab soalan bersama, di mana terdapat beberapa kata kunci yang mesti diguna kalau kita nak menjawab soalan-soalan kemahiran proses sains ni ya. Okey, so hari ini kita nak teruskan dengan situasi yang baru. Okey, dia kata kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah. Betul, itu adalah satu cara kerja yang sistematik. Jadi dia membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran proses sains merupakan satu daripada kemahiran saintifik. Okay, saya cikgu highlightkan dekat sini. Ia adalah salah satu saja daripada kemahiran saintifik. Satu lagi, nama dia apa? Kemahiran manipulatif. Kemahiran saintifik ada dua. Satu kemahiran proses yang kita tengah belajar, dan satu lagi ialah kemahiran manipulatif. Ingat mari kita perhatikan situasi di bawah. Ana, Ravi, Chan dan Melia sedang bermain buih gergasi di sebuah taman permainan. Main dengan bubble, giant bubble ni. Saya rasa ada murid yang pernah main. Mungkin ada yang pergi dekat Coco Cabana tu. Saya rasa ada yang pergi main dekat Coco Cabana tu kan. Pergi, dia sediakan sewa peralatan, dan ada juga yang boleh beli bersama dengan air sabun dia, betul? So cikgu pun pernah buat aktiviti ni. Ini salah satu aktiviti yang ditunggu-tunggu murid kalau sudah habis UPSR, dah tamat exam UPSR. Apa lagi nak buat? Tak nak belajar masuk kelas pun dah tak begitu puan. Jadi kita buat aktiviti-aktiviti macam ini. Jadi buatlah di padang dan sebagainya, main giant bubble. Kawan-kawan, nampaknya buih sabun kita lebih cepat pecah berbanding dengan buih sabun mereka. Dekat kawan-kawan yang sebelah tu, dia tengok macam dia dia orang ni lambat nak pecah, tapi kita punya ni cepat pula pecah, dia kata. Cikgu tengok pemandangan ni kan, cikgu teringat dekat dekat library Miri ni, dekat perpustakaan awam Miri. Kalau kamu pergi ke belakang dia tu kan, ada yang tempat bertangga, tempat yang boleh duduk tu. Entah kenapa cikgu teringat tempat tersebut. Tak apa, nanti bila sudah reda, semua suasana kita sudah semakin pulih, mana tahu kita boleh berrekreasi lagi di tempat-tempat awam seperti library tu. Kita sambung. Ya Melia, pasti lebih seronok jika buih sabun kita tidak cepat pecah. Bagaimanakah kita dapat menghasilkan buih sabun yang lambat pecah? Macam mana nak buat dia lambat pecah? Dia kata, okey, pada pendapat saya, mereka menggunakan campuran bahan tertentu. Oh, betul. Ada bahan-bahan tertentu yang dicampur dalam air sabun itu. Saya ada membaca melalui internet bahawa penambahan gliserin, dan juga tepung atau tepung ubi kayu ke dalam larutan sabun dapat menjadikan buih itu tidak mudah pecah. Tahukah kamu apa itu gliserin? Jika kamu ke kedai-kedai bakery, kedai-kedai yang menjual peralatan untuk memasak ataupun membuat kek, terutamanya pastry dan sebagainya,
Mereka akan menjual gliserin ni kerana gliserin ni adalah salah satu daripada bahan dalam resepi membuat kek ataupun pastry ya. Jadi gliserin tu dijual dalam botol. Kalau kita tak kenal, kita boleh terus tanya kepada pekerja-pekerja kedai. Saya rasa mungkin ada yang murid-murid saya SK Agama atau utamanya yang biasa ikut ibu bapa dia untuk ke kedai ataupun pasar-pasar raya untuk membeli bahan-bahan untuk membuat kek ke kan. Jadi boleh kamu tanya pada kedai-kedai tersebut yang mana satu merupakan gliserin ataupun kamu nak kenal lah apa yang dinamakan sebagai gliserin. Dia cecair. Ataupun jika tidak ada gliserin, kita juga boleh menggunakan tepung ubi kayu. Kalau cikgu buat di sekolah bersama dengan murid-murid, cikgu gunakan tepung ubi kayu. Lebih senang. Bancuh dan kemudian campurkan ke dalam air sabun. Kalau cikgu gunakan tepung ubi kayu. Baik, jika begitu, kawan dia kata, mari kita bancuh semula. Mari kita bancuh semula larutan sabun kita. Kita campurkan gliserin ke dalam larutan itu nanti. Kemudian kita uji macam mana kita nak dapatkan kuantiti gliserin yang sesuai. Nak berapa banyak yang sesuai. Okey, so sekarang kita teruskan. Pada pendapat saya, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Ini adalah hipotesis. Dia buat kesimpulan. Tapi sebelum dia uji, sebelum diuji, kita buat satu kesimpulan yang dinamakan hipotesis. Kesimpulan awal nama dia. Saya setuju Ana, pernyataan kamu itu merupakan hipotesis untuk diuji oleh kita nanti. Nanti kita uji dia. Macam tu lah dalam sains. Sebelum kita buat eksperimen tu, kita buat dulu hipotesis. Apa yang akan berlaku. Pendapat kita. Kesimpulan awal. Saya cadangkan kita hanya gunakan cecair pencuci pinggan untuk menghasilkan larutan sabun. Jadi, di dalam pasar ataupun kedai-kedai dan sebagainya, ada sabun pencuci baju, ada sabun pencuci tangan, ada sabun pencuci pinggan mangkuk dan sebagainya. Ada yang untuk lantai. Jadi, untuk eksperimen ini, kita gunakan sabun pencuci pinggan sahaja. Boleh? Okey, so kita pun kata jangan berlengah lagi. Saya pun tak sabar ni, betul ni. Kalau dah buat aktiviti ni memang tak ada orang yang sabar lagi. Okey. Tujuan. Tujuan. Apakah tujuan untuk eksperimen ini? Eksperimen ini dijalankan baik mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin. Cikgu highlight ini perkataan ini yang pertama dengan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Kuantiti gliserin adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah, pemboleh ubah yang bergerak balas. Ingat dalam tujuan perkataan ni, dalam ayat tujuan ni, kita menggabungkan dua pemboleh ubah. Okey, seterusnya pernyataan masalah. Adakah kuantiti gliserin mempengaruhi tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah? Hipotesis, dia pun buat hipotesis. Belum lagi buat eksperimen tapi dia buat dulu hipotesis. Guna semakin ada pola bertambah. Jadi semakin bertambah kuantiti gliserin, cikgu nak highlight juga perkataan bertambah ni. Okey, bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Itu anggapan dulu, pendapat dia dulu. Adakah nanti akan jadi betul? Adakah nanti jadi salah? Itu tak apa sebab hipotesis tu belum dibuktikan. Okey. So, menentukan pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Dah jawab tadi, kuantiti gliserin. Okey, nak letak dia berapa sudu. Kemudian, bergerak balas tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Berapa masa yang diperlukan oleh buih sabun tu sehingga dia pecah. Maksudnya, berapa lama dia bertahan. Berapa lama bila kita dah tiup dia, berapa lama dia bertahan. Kan? Kemudian, pemboleh ubah yang dimalarkan ada lebih daripada satu yang boleh kita
biarkan dia menjadi tetap sepanjang eksperimen. Yang pertama, jenis cecair pencuci. Macam tadi dia cakap, mesti guna pencuci pinggan. Cecair pencuci pinggan. Tak nak pencuci pakaian, tak nak pencuci lantai dan sebagainya. Kemudian isi padu air kena ditetapkan juga. Sebab apa? Tak bolehlah lebih daripada satu baldi. Mesti semuanya satu baldi. Ataupun kalau nak bagi bagus lagi, kita sukat dia menggunakan silinder peyukat. Berapa liter ataupun berapa mililiter. Okey, saiz sabun, saiz buih sabun yang terhasil. Ini macam mana kita nak buat dia saiz sama? Kan bila kita tiup, nanti ada yang besar, ada yang kecil. Macam ini. Kalau kita perhatikan, okey, semuanya dia pakai macam satu gegelong ni. Betul. Kalau kita pergi dekat yang ada tempat-tempat yang buat jual ataupun menyewa permainan giant bubble ni kan, dia bagi kita gelong tu kan. Jadi kita tetapkan saiz gelong itu. Saiz gelong itu kita anggap dia saiz buih tu sebesar seperti gegelong yang kita gunakan itu nanti. Okey. Kemudian kita pun sorry turun kat bawah lagi, kelajuan angin pun mesti ditetapkan juga. Jadi macam mana nak tetapkan kelajuan angin? Kita buat di tempat yang sama. Faham? Bukannya kita tunggu pukul berapa angin kuat, pukul berapa angin perlahan. Bukan. Kita buat di satu tempat yang sama. Biasanya kita buat di dalam tempat yang tertutup. Okey. Sambung. Alat-alat yang diperlukan, goggle keselamatan yang pakai dekat mata untuk melindungi mata, silinder penyukat untuk menyukat air, jam randik, bekas plastik bersama penutup. Okey, saya rasa untuk eksperimen ini kita perlukan 3 bekas plastik untuk 3 bancuhan yang berbeza-beza gliserin dia. Penyedut minuman, straw, sudu besar, air, cecair pencuci pinggan dan gliserin. Okey, lakukan eksperimen ini di tempat yang kawasan yang kurang berangin. Dan paling senang kita buat ni di dalam tempat tertutup lah. Di dalam rumah lah lagi senang. Pakai goggle keselamatan untuk melindungi mata sebab cecair pencuci ni kita tahulah kan, kalau dia masuk ke dalam mata ataupun terkena pada kawasan mata, boleh jadi dia menjadi pedih lah mata kita kan, macam shampoo kan. Okey. C. Sediakan larutan sabun menggunakan 200 ml air dan cecair pencuci pinggan dan aduk rata larutan tanpa menghasilkan buih. Kenapa? Sebab kita tak nak dia awal-awal lagi dah keluarkan buih. Kita nak dia sama rata supaya dia sebati. Boleh? Kacau dia, jangan kacau nak macam kacau air Milo, air kopi, air semua tu. Kacau dia sehingga dia sebati sahaja. Dan kemudian kamu tambahkan gliserin 1 sudu ke dalam larutan sabun dan aduk rata sekali lagi. Dan ingat, jangan menghasilkan buih. Maksudnya senang je, jangan kacau kuat-kuat tu je. Kalau kacau kuat-kuat dia keluarlah buih. Kemudian biarkan larutan itu selama 4 jam pada suhu bilik. Macam mana nak tahu suhu bilik? Maksudnya jangan letak dalam peti sejuk, jangan letak dalam tempat yang panas. Di luar rumah mestilah dia panas. Jadi letak je di dalam rumah, letak di atas meja, letak di dapur ke dan sebagainya. Okey, ni step yang lebih penting, iaitu celupkan penyedup minuman ke dalam larutan tadi dan kemudian kamu tiup dia. Mula-mula macam ini, kamu titiskan dia dekat atas penutup, titis, kemudian kamu pun tiup dia dengan straw. Kemudian, kalau kamu perhatikan gambar ni, buih ni dia jadi besar macam ini. Tiup sehingga memenuhi penutup bekas. Tiup sehingga menutupi atau memenuhi permukaan penutup bekas tadi. Jadi saiz dia samalah. Semuanya saiz penutup bekas plastik itu. Dan bila sudah tiup, mulakan jam randik untuk mengukur masa dia bertahan. Berapa lama dia bertahan, berapa lama dia akan pecah. Okey, dan catatkan pemerhatian ke dalam jadual dengan lengkap. Alright.
data ini, jadi kita kena ingatlah, kita kena buat 3 campuran, iaitu yang pertama dengan 1 sudu gliserin, yang kedua dengan 3 sudu gliserin, yang ketiga dengan 5 sudu gliserin. 3 campuran yang berbeza. Okey, kita pun tengok dekat sini hasil eksperimen. Kita dapat lihat bahawa dekat sini dia minta kita membuat anggaran sajalah. Okey, so hari ini untuk sesi rakaman ini kita buat anggaran seperti yang sebelum ini. Tak apa, nanti bila betul-betul kita buat, kita isi betul-betul dengan data yang sebenar. Okey, so contohnya lah satu saja sudu gliserin. Bila kita tiup, agak-agak kamu berapa lama dia akan bertahan? Mungkinlah dalam 5 saat. Saya rasalah anggapan saja 5 saat. Okey, so kita tulis 5. Okey, cikgu besarkan dan susun dia sedikit. Okey. 5 saat. Okey, kalau kita buat campuran menggunakan 3 sudu gliserin, agak-agak kamu berapa lama? Adakah lebih lama ataupun lebih singkat? Saya pun menganggarkan lebih lama. Contohnya, jadi cikgu anggaplah 15 saat. Anggaran cikgu adalah 15 saat. Tak apa, ini bukan data yang sebenar. Nanti bila kita buat betul-betul, kita akan buat ukuran data yang sebenar. Ini untuk teori, kita belajar secara penerangan saja dulu. Okey, bagaimana kalau kita campur dengan 5 sudu gliserin? Mestilah lebih lama kan? So, kita mungkin jadi berapa? 5, 15. Okey, cikgu rasa mungkin 25 saat yang dia perlukan untuk dia pecah. Jadi dia lebih lama bertahan. Okey, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, so kita pun tafsir data. Sekarang, ini data yang dalam jadual ialah data. Kita sudah jadualkan dia. Dan sekarang kita nak mentafsir data. Okey, A. Berdasarkan kuantiti gliserin yang digunakan dalam eksperimen ini, sebanyak berapa sudu besar gliserin diperlukan untuk menghasilkan buih sabun yang paling lambat pecah? 1, 2 atau 5? 1, 3 atau 5? 5. Okey, so 5. Okey, boleh clear kan? Saya rasa kita tak boleh nak tindih dia ni. Okey. Okey, bolehlah. Okey, dan B, tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah adalah berapa? Kalau 5 sudu ni berapa? 25. Tak apa. Ini adalah anggaran. Okey, so nanti kita akan buat dia dengan data yang sebenar. Untuk hari ni kita, tak apa, yang ni kita biar dulu. Kita tak perlu salin dalam buku pun dulu. Okey, seterusnya, kesimpulan. Alright. Kesimpulan untuk eksperimen ini, adakah hipotesis ini diterima atau hipotesis ini ditolak? Tidak diterima ni sama ditolak. Jadi, mungkin murid akan tanya, kenapa pula kesimpulan ni buat hipotesis diterima ditolak? Baik, untuk laporan eksperimen, bila kita membuat laporan eksperimen ataupun penyiasatan, bahagian kesimpulan, dia mesti kita cakap sama ada hipotesis tu diterima atau ditolak. Tetapi dalam menjawab soalan exam, soalan peperiksaan, kita tak perlu tulis hipotesis diterima atau ditolak. Boleh? Kita terus kepada semakin. Baik, jadi untuk A, hipotesis ni diterima atau ditolak? Okey, cikgu nak potong lah. Nak potong pun boleh, nak gariskan jawapan yang betul pun boleh. Jadi hipotesis diterima atau ditolak? Diterima. Okey, cikgu potong ni. Diterima. Boleh juga kalau kita nak gariskan jawapan yang betul pun boleh. Okey, sebab sini dia tidak ada arahan yang tepat. Boleh? Kalau dalam exam nanti dia akan cakap lah gariskan ke ataupun bulatkan ke. Biasanya dia ada arahan yang lengkap. B. Semakin apa kuantiti gliserin, semakin apa tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Nak isi dengan
Pola. Pola ada dua saja. Bertambah dan berkurang. Jadi nak pilih antara dua tu sahaja. Semakin bertambah. Okey. Boleh tak muat tanya? Tak apalah, cikgu tak tulis lah. Senang saja tu. Semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey. Sehingga kesimpulan, saya harap murid sudah faham apa yang dilakukan sepanjang eksperimen tersebut. Sekarang, murid-murid ini pun melakukan perbincangan terhadap eksperimen. Selepas dia dah selesai eksperimen, memang kena buat perbincangan. Apabila kamu naik ke sekolah menengah, memang wajib untuk murid-murid melakukan perbincangan. Bukan setakat buat laporan sahaja. Sebab itu dalam sains ni, kita nak tengok yang mana tepat dan tidak tepat. Kita nak tahu apa sebab dan apa yang boleh kita baiki. Sekarang murid ini melakukan perbincangan tentang perhubungan ruang dan masa. Okey, bagaimanakah kita dapat mengaitkan highlighter. Okey, sekejap cikgu tutup ni. Okey. Bagaimanakah kita dapat mengaitkan perhubungan ruang dan masa dalam aktiviti ini? Ini dalam situasi ini, apabila semakin bertambah saiz buih sabun, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Betul? Bila buih tu kita tiup dia besar, besar tu ruang. Bila besar kecil tu ruang. Maka tempoh yang diambil oleh buih sabun itu semakinlah lama. Tempoh itu pula masa. Jadi itulah maksudnya mengaitkan ruang dan masa. Saiz buih iaitu besar dan tempoh dia lambat. Tempoh dia lama. Jadi itu adalah masa. Bagaimana pula dengan mendefinisi secara operasi? Bagaimanakah pula kita mendefinisi secara operasi tempoh ketahanan buih sabun? Ketahanan buih sabun boleh didefinisikan sebagai tempoh yang diambil oleh buih sabun sehingga buih itu pecah. Faham? Okey, jadi kita gabungkan perkataan ini dengan pemboleh ubah juga sebenarnya. Jadi tentukan pemboleh ubah sebelum kita mula melakukan perbincangan dan menjawab soalan-soalan berkaitan. Okey, kawan-kawan, sekarang eksperimen ini telah berjaya. Saya cadangkan agar kita hasilkan bijak betul dia ni. Larutan sabun ni kita buat dia banyak-banyak dan kita jual dia semasa minggu keusahawanan nanti. Bagusnya. Bagus cadangan kamu tu, anak. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu menceriakan taman sains. Cikgu ingat lagi cikgu buat aktiviti Junior Einstein. Kalau tak silap cikgu ada yang jual oblek. Betul tak? Ada juga yang jual larutan sabun ni ada, dan kemudian apa lagi ya? Ada lagi lah beberapa eksperimen yang murid minat betul. Bila dia tunjukkan tu, jadi ada murid yang cakap, seronoknya, jadi dia jual. Oblek tu cikgu ingat dia ada yang jual. Kenapa jual yang dia yang tak melekit tu? Dia bila kita sentuh dia cair, tapi dia tak melekit, dia tak melekat. Dia tidak basah. Tu ada yang jual. Bagus betul. Dan kita tidak menghalanglah, baguslah, sebab dia sudah menarik minat murid dan pada masa yang sama dia mendapat kepuasan. Itu yang bagusnya. Bila belajar sains ni, kamu bukan saja belajar untuk pandai dalam pelajaran, tapi kamu mendapat sesuatu untuk kepuasan kamu sebenarnya. Jadi kamu apply ilmu kamu yang mendapat manfaat. Baik. Okey, itu saja. Sekarang kita nak jawab soalan yang diberikan ini secara ringkas. Okey. Jika murid ada buku latihan ataupun buku tulis panjang, salin jawapan yang dinyatakan dalam perbincangan ini di dalam buku. Tuliskan tajuk dia latihan muka surat 13. Boleh? Supaya ada catatan apa yang telah kamu pelajari minggu ini. Tugasan dia ialah untuk menjawab soalan inilah. Jadi, pastikan kamu telah menjawab dia. Tulis dalam buku apa yang telah kita bincangkan.
tak perlu tulis soalan. Tak perlu kamu tulis lagi soalan. Tuliskan jawapan A, B, C, D dan E. Macam tu. Boleh? Okey, so sekarang kita bersama-sama jawab soalan ni. Boleh? Okey, A. Apakah tujuan penyiasatan ini? Rasa macam dah jumpa tadi tujuan penyiasatan ni. Betul tak? Saya rasa dah jumpa dah tadi sebelum kita start tadi mengikuti eksperimen tu. Kita dah tahu dah apa dia. Kita dah baca dah. Betul. Cikgu ulang balik di muka surat yang tadi muka surat 9. Sorry, dah terlepas. Okey. Dah kita jumpa jawapan dia sebenarnya mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin dengan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Inilah salin je lah cikgu. Ya, salin sahaja sebab memang ini jawapan dia. Dah lengkap dah. Jadi mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin dengan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, seterusnya. Soalan B. Okey, soalan A senang je, dah ada dalam muka surat yang berapa tadi? Pemerhatian. Apakah pemerhatian apabila buih sabun dengan satu sudu gliserin ditiup dan dibiarkan beberapa ketika? Apa yang jadi pada buih sabun tu kalau kita buat dia satu saja sudu gliserin dalam campuran dia? Adakah dia cepat pecah ataupun dia lambat pecah? Tempoh dia bagaimana? Adakah tempoh dia lebih panjang ataupun tempoh dia singkat? Betul. Dia lebih cepat pecah. Jadi kita cakap buih sabun buih sabun dengan satu gliserin lebih cepat pecah. Boleh? Sekali lagi cikgu ulang. Buih sabun dengan satu sudu gliserin lebih cepat pecah. Okey, ataupun jawapan pilihan yang kamu boleh tulis ialah tempoh untuk buih sabun dengan satu sudu gliserin adalah singkat. Sorry, saya ulang. Tempoh untuk buih sabun dengan satu sudu gliserin pecah, cikgu tertinggal perkataan pecah, dengan satu sudu gliserin pecah adalah singkat. C. Berikan inference berdasarkan pemerhatian kamu. Kenapa kamu cakap dia lebih cepat pecah? Kerana buih sabun mengandungi sedikit campuran gliserin. Betul? Okey, kerana buih sabun mengandungi sedikit campuran gliserin. Okey, D. Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Dekat mana nak cari jawapan dia? Tadi kan dah jumpa dekat muka surat 9 ni. Apakah hubungan? Inilah apakah hipotesis. Hipotesis sama dengan hubungan, sama dengan kesimpulan. Okey, cikgu buat macam ni. Hubungan. Slash kesimpulan. Jadi dia adalah perkara yang sama. Jadi kamu boleh salin balik. Ya, boleh salin semula. Semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Boleh ya? Okey, kita teruskan ke soalan E. Baik. Apakah hubungan? Sorry cikgu, tersilap. Dekat soalan D ni ialah pemboleh ubah. Okey, soalan E ni yang hubungan. Okey, cikgu tersilap. Cikgu harap kamu boleh buat pembetulan. Cikgu tersilap. Okey, tak apa, sama je. Jawapan untuk D dan E ada di muka surat 9 tu, sama saja. So kita beli cikgu tersilap, cikgu minta maaf. Okey. So D ialah ini di pemboleh ubah ni pun sama juga, kamu boleh salin semula D dan E
Kemudian dekat E ialah ini jawapan dia. Boleh? Cikgu harap kamu clear lah. Cikgu rasa tak ada masalah. Oleh sebab ini adalah rakaman, cikgu tak boleh undur lagi. Cikgu tak nak ulang potong edit bahagian yang tersalah tu, tak apa. Asalkan kamu tahu bila kamu menonton sampai habis, tadi cikgu ada tersalah bagi jawapan. Sekarang cikgu sudah buat pembetulan, iaitu ni hubungan soalan E. Soalan E ada di sini. Dia dekat jawapan hipotesis ni, dan soalan D ada di sini. Soalan nombor soalan yang soalan D, E dan D. Okey, kat sini ya. Harap-harap kamu tak tertukar. Okey. Baik. Itu sahaja untuk perbincangan tentang kemahiran proses sains, dan tamatlah tajuk kita yang pertama. Okey. Tapi cikgu dia cakap dekat sini, dia nak mencabar kita. Dia kata murid-murid boleh merancang dan menjalankan eksperimen baharu dengan menggunakan jenis cecair pencuci yang lain. Contohnya, cecair mandian badan, shower cream. Tahu kan shower cream? Yang kita gunakan ketika mandi tu, dia dalam bentuk cecair pun boleh juga. Ataupun gunakan cecair pencuci tangan. Ini yang selalu kita guna. Bukan sanitizer, bukan hand sanitizer, bukan. Cecair pencuci tangan yang biasanya diletak di dapur-dapur untuk kita cuci tangan selepas makan. Boleh kita gunakan sebagai eksperimen kita. Kita tengok apa yang berlaku. Mana satu yang akan cepat ataupun lambat pecah. Gunakan juga bahan lain, dia kata. Kalau tak ada gliserin, macam cikgu selalu guna tepung jagung pun boleh. Tak nak tepung jagung, boleh gunakan tepung ubi pun boleh. Ganti kepada gliserin untuk menjadikan buih sabun tahan lebih lama. Jadi kalau misalnya tak ada bahan-bahan yang tertentu, sebenarnya alternatif ataupun gantian dia sebenarnya masih ada. Itu sahaja. Ni fun science, santai science ini kita akan lakukan dia di sekolah, dan mungkin kita akan pertandingkan dia, insya-Allah, kalau misalnya cukup masa dan ruang. Bot batang aiskrim ini cikgu nasihatkan kepada murid-murid, apabila kamu makan aiskrim, batang aiskrim tu kamu simpan dia, barulah tak membazir. Lagipun itulah amalan yang bagus sebagai recycle, reuse and reduce, 3R tu. Jadi bila kita makan sesuatu atau benda yang berguna tu, kita boleh pakai balik sebenarnya. So batang aiskrim ni, murid dah siap-siap makan, cuci, bersihkan dia dan keringkan dia, dan kamu simpan. Ia boleh dijaga. Kalau tak nak buat sebagai permainan, mungkin suatu hari nanti dia berguna untuk kamu hasilkan craft dan sebagainya. Okey, baik, itu sahaja. Dan sekarang imbas kembali ini. Okey. Jika kamu berada di rakaman 1 yang lalu, rakaman yang pertama dulu, cikgu ada cakap dengan kamu untuk menghasilkan satu peta buih. Do you remember? Adakah kamu masih ingat? Cikgu harap kamu masih ingatlah. So, inilah dia sebenarnya jawapan kepada peta buih kamu, kemahiran proses sains ni. Cikgu cakap dengan kamu kena buat peta buih proses kemahiran proses sains. Jadi nak tahu ada berapa buih. Cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faham? Jadi inilah jawapan yang sebenarnya kamu perlu cari, dan kamu buat pindahkan ke dalam bentuk peta buih hari tu. Jadi sebab tu cikgu cakap jawapan sebenarnya ada dalam buku teks. Boleh? Jadi kepada murid-murid semua, kalau masih lagi belum menyiapkan tugasan, ada sekarang sudah masuk kepada tugasan yang ketiga sudah ya. Yang pertama hari tu tugasan tentang kemahiran proses sains, kemudian kita sudah menjawab latihan muka surat berapa ni, dan sekarang ni hari ni kita sudah menjawab latihan juga. Okey, itu saja. Teruskan bersama dengan cikgu untuk rakaman yang seterusnya. Cikgu doakan kamu semua mengisi masa lapang, mengisi masa di rumah dengan bermanfaat. Lakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan menyihatkan badan. Maksudnya hadkanlah
aturlah jadual kita untuk bermain, untuk berhibur, dan mesti ada waktu untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, semoga kita semua terus kekal selamat dan kekal sihat. Jumpa lagi di rakaman yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.